Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sekarang ni cikgu akan terangkan mekanisme fotosintesis. Okey, semua orang kena tengok betul-betul, kena ambil perhatian ya. Okey, kalau tidak faham boleh tanya cikgu nanti ya. Okey, kita sudah tahu apa itu fotosintesis. So, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses menghasilkan makanan oleh tumbuh-tumbuhan dengan kehadiran cahaya matahari, klorofil dan juga karbon dioksida. Okey, benda pertama kita kena tahu, fotosintesis ini dia terdiri ataupun terdapat dua peringkat utama. Okey, yang berwarna merah ni ini ikut buku teks kamu ya. Tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kalau dulu cikgu selalu sebut tindak balas bersandarkan cahaya ni sebagai tindak balas cahaya. Kalau tindak balas tidak bersandarkan cahaya tu tindak balas gelap ataupun kitar Kelvin. Okey? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita kena tahu tindak balas cahaya ataupun tindak balas bersandarkan cahaya, dia memerlukan cahaya. Okey, memerlukan cahaya. Yang satu lagi, tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni, dia tidak perlukan cahaya. Okey, yang ketiga, di mana tindak balas ini berlaku? Tindak balas bersandarkan cahaya, dia berlaku di dalam tilakoid. Boleh tahu kan sudah di mana tilakoid tadi kan? Okey, manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia berlaku di dalam stroma. Okey, lepas tu hasil akhir tindak balas cahaya ialah air, oksigen, ATP dan NADPH. Manakala tindak balas tidak bersandarkan cahaya, hasil akhirnya adalah glukosa dan air. Okey? Okey, ini penerangan yang ada di dalam buku teks kamu. Cikgu skip, cikgu akan tunjukkan kamu rajah ya. Okey, ini ialah tindak balas bersandarkan cahaya. Sorry, lupa tukar atas tu. Okey, rajah ini tidak ada di dalam buku kamu. Cikgu masukkan sahaja supaya mudah untuk kamu faham. Okey? Okey, penerangan di dalam buku teks kamu, tindak balas cahaya ni dia sudah tahu tadi kan, dia berlaku di dalam tilakoid. Okey, kemudian mekanismenya. Okey, mekanisme tu maksudnya apa? Proses-proses yang berlaku. Okey, kalau kamu tengok di sini ada fotosistem. Fotosistem 1, fotosistem 2. Apa itu fotosistem? Fotosistem itu adalah sekumpulan molekul pigmen. Okey, sekumpulan molekul pigmen yang akan menyerap tenaga cahaya. Okey, kalau kamu tengok ni fotosistem 1 P700 dia tuliskan, P680, ada lagi sebenarnya P yang lain. Okey, itu apa? Itu menunjukkan keupayaan pigmen klorofil tu untuk menyerap tenaga cahaya pada wavelength yang berbeza lah, pada panjang gelombang yang berbeza. Okey? Jadi pigmen klorofil ataupun pigmen fotosintesis yang terdapat di permukaan tilakoid ni, dia akan menyerap tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya tu dia diserap dalam bentuk foton ya. Foton ni ini adalah tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya ni dia akan mengujar elektron di dalam pigmen klorofil. Dia akan mengujar elektron di dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Jadi, elektron yang terujar ni, dia akan melalui satu siri pengangkutan elektron yang kita panggil electron transport chain ataupun siri pengangkutan elektron, sehinggalah dia diterima oleh NADP+. Okey, apa itu NADP+? NADP+ ialah nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Okey, ini adalah ejen pengoksidaan yang akan menerima ion hidrogen. Okey, so elektron daripada klorofil tadi tu akan diterima oleh NADP+ dan NADP+ akan bergabung dengan
ion hidrogen untuk membentuk NADPH. Okey, NADPH ini adalah ejen penurunan yang akan digunakan di dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya ataupun tindak balas gelap nanti sore. Okey, boleh ya? Yang setakat itu boleh ya? Cikgu ulang ya. Okey. Pigmen klorofil di luar tilakoid tu dia akan menyerap tenaga cahaya, dan tenaga cahaya tu dia akan menguja elektron pada klorofil pada aras yang lebih tinggi. Maksudnya elektron tu dia dapat lebih tenaga. So dia akan meninggalkan klorofil. Kamu faham kan? Kamu belajar kimia kan, proses kehilangan elektron. Okey? Proses kehilangan elektron dan proses penambahan elektron. So elektron tu dia akan melalui di sepanjang membran tilakoid tu dia akan melalui satu siri pengangkutan elektron. Maksudnya dia akan berpindah melalui satu siri pengangkutan elektron sampailah dia diterima oleh NADP+. Dan NADP+ ni akan bergabung dengan ion hidrogen dengan kehadiran elektron tadi tu untuk membentuk NADPH. NADPH ini adalah ejen penurunan yang akan digunakan di dalam tindak balas gelap ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya nanti. Okey, elektron yang melalui siri pengangkutan elektron ni, elektron transport chain ni, tenaga yang dihasilkan akan digunakan untuk mensintesis ATP daripada ADP. Okey? Okey, so boleh ya? Okey, lepas tu klorofil yang kehilangan elektron ni dia akan menarik pula elektron daripada molekul air. Air tu datang dari mana? Boleh apa maksud cikgu? Bolehkah kita kaitkan dengan apa yang kita sudah belajar sekarang? Sekarang ni kita terangkan, kita belajar tentang fotosintesis yang berlaku di daun kan, ataupun bahagian-bahagian lain yang berwarna hijau. Okey, air tu datang dari mana? Pandai, air tu datang daripada xilem. Xilem yang bermula di akar tadi kan. So xilem akan angkut air daripada akar ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Itulah datangnya air. Okey, so bila klorofil menarik elektron daripada air, air tadi akan terurai kepada ion hidrogen dan ion hidroksil. OH- ni hidroksil, H+, ion hidrogen. Proses ini, proses penguraian molekul air kepada ion hidrogen dan ion hidroksil dengan kehadiran cahaya, dengan kehadiran tenaga cahaya dan juga klorofil, ini kita panggil sebagai fotolisis. Okey, fotolisis air. Ini kita panggil sebagai fotolisis air. Jadi, faham kan apa itu fotolisis air? Fotolisis air ialah proses penguraian molekul air kepada ion hidrogen dan ion hidroksil dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Okey? Okey. Kemudian ion hidroksil ni dia akan kehilangan elektron. Okey, ion hidroksil akan kehilangan elektron, dia akan membebaskan elektron dan dia akan membentuk air dan juga oksigen. Okey? So, oksigen ini akan dibebaskan ke atmosfera. Air ini akan digunakan semula untuk fotolisis air. Dan ATP, NADPH ini akan digunakan di dalam tindak balas gelap. Okey, boleh ya? Okey, cikgu harap semua orang boleh faham. Kalau tidak faham, kamu ulang lagi video yang cikgu cakap tadi ya. Okey. Okey, hasil akhir ni, sorry ya, cikgu lupa tambah sini NADPH. NADPH. Okey? Okey. Kemudian, kita tengok tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni, dia berlaku di dalam stroma. Okey? Maksudnya dia tidak perlukan cahaya. Bukannya maksudnya ada cahayakah, tiada cahayakah, tindak balas ini tetap berlaku. Bukan maksudnya nanti tidak ada cahaya baru dia berlaku, tidak. Okey? Maksudnya dia tidak perlu pun cahaya tu. Okey? Okey, jadi cikgu tengok ya, gas karbon dioksida. Ini kita semua tahu kan? Okey, karbon dioksida ni
akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon. Nanti cikgu tunjuk ya, untuk membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Yang penting kamu tahu di sini, dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni dia melibatkan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida akan diturunkan kepada glukosa. Okey, ini tindak balas tidak bersandarkan cahaya ataupun dikenali sebagai kitar Kelvin ataupun tindak balas gelap. Okey, di mana dia berlaku? Dia berlaku di dalam stroma. Okey, dia berlaku di dalam stroma. Okey, di dalam tindak balas gelap ini, ATP dan NADPH daripada tindak balas cahaya tadi akan digunakan. Okey? Kemudian tindak balas gelap ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya ini dia melibatkan enzim. Okey. Gambar ini pun tiada di dalam buku kamu. Ini sekadar untuk kamu nampak apa yang berlaku. Okey. Di sini Rubisco ialah enzim. Okey. Rubisco ni ialah enzim. Okey. Okey, jadi di dalam ini, dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni ini. Ini ialah sebatian organik 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebatian organik 5 karbon yang kita panggil sebagai RUBP. Okey? RUBP ataupun sebatian organik 5 karbon ni akan terikat dengan karbon dioksida. Akan terikat dengan karbon dioksida untuk membentuk sebatian organik 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh faham ya? Okey, cikgu ulang ya. Di dalam tindak balas gelap ni, sebatian organik 5 karbon, dalam buku teks macam tu kan, okey, akan terikat kepada karbon dioksida untuk membentuk sebatian organik 6 karbon. Okey, dengan tindak balas ini dimungkinkan oleh enzim Rubisco. Okey, RUBP ini, okey, 5 karbon tu adalah RUBP. RUBP tu ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate. Okey. Yang 6 karbon itu namanya phosphoglycerate. Itu tak payahlah kamu ini cikgu sebut je untuk pengetahuan kamu. Okay, yang penting kamu tahu sebatian organik 5 karbon akan terikat kepada karbon dioksida untuk membentuk sebatian organik 6 karbon. Dan tindak balas ini dimungkinkan oleh enzim. Enzim tu ialah Rubisco. Okey. Kemudian NADPH dan ATP daripada tindak balas cahaya tadi akan digunakan untuk menurunkan sebatian organik ni. Sebatian organik ni akan diturunkan kepada monomer glukosa. Okey, diturunkan kepada monomer glukosa. Okey, kemudian monomer glukosa ini akan terkondensasi untuk membentuk molekul kanji. Okey, untuk membentuk molekul kanji ya. Kanji. Okey, untuk membentuk molekul kanji kan kita tahu kan simpanan makanan tumbuhan ni di dalam bentuk kanji. Okey. So ini ialah tindak balas keseluruhan fotosintesis. Okey, kamu kena ingat ni ya. Okey, 12 molekul air bertindak balas dengan 6 karbon dioksida dengan kehadiran tenaga cahaya klorofil akan membentuk glukosa, 6 molekul oksigen, 6 molekul air. Okey, kalau di dalam peperiksaan bila dia minta tindak balas ada dua pilihan. Kamu boleh tulis tindak balas persamaan perkataan. Sorry, bukan tindak balas, persamaan. Persamaan perkataan ataupun persamaan kimia. Kalau kamu tulis persamaan perkataan je semua. Jangan dicampur ya. Okey, contohnya air tambah karbon dioksida. Lepas tu anak panah tenaga cahaya klorofil. Lepas tu sini glukosa tambah oksigen tambah air. Okey, tambah air. Okey, ataupun kalau kamu tulis persamaan kimia 12 H2O plus 6 karbon dioksida, tenaga cahaya klorofil, lepas tu glukos, C6H12O6 tambah 6 oksigen tambah 6 H2O. Kalau kamu tulis persamaan kimia, okey, persamaan kimia yang ini nih, pastikan kamu punya persamaan kimia tu seimbang ya. Jadi maksudnya kena hafal lah ni.
Maksudnya ini kena hafal ya. 12 H2O tambah 6 karbon dioksida, tenaga cahaya klorofil, glukos, oksigen, 6 oksigen, 6 air. Okey? Okey, itu sahaja hari ini untuk tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, daripada penerangan cikgu tadi, okey, ini adalah perbezaan. Okey, ini adalah perbandingan di antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, yang pertama, bersandarkan cahaya tadi dia menghasilkan molekul ATP, kan? Dia menghasilkan molekul ATP. Okey, kemudian yang tindak balas bersandarkan cahaya dia menggunakan ATP, kan? Okey, lepas tu di mana dia berlaku? Yang bersandarkan cahaya berlaku di tilakoid. Okey, yang tidak bersandarkan cahaya berlaku di dalam stroma. Okey, bersandarkan cahaya dia melibatkan fotolisis air. Okey, melibatkan fotolisis air. Faham kan apa itu fotolisis? Kemudian yang tidak bersandarkan cahaya melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Okey, bahan tindak balas untuk tindak balas cahaya ialah air. Untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya, gas karbon dioksida. Kemudian hasil tindak balas untuk yang bersandarkan cahaya adalah gas oksigen dan molekul air. Okey, oksigen dan molekul air. Okey, manakala ATP dan juga NADPH yang dihasilkan di dalam sini ni dia digunakan pula di dalam tindak balas tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, hasil tindak balas kalau yang tidak bersandarkan cahaya hasilnya adalah glukosa. Okey. Okey, itu sahaja. Cikgu harap kamu boleh hadam mekanisme fotosintesis ni. Nanti baru kita sambung faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, terima kasih.